Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akan tiba di Kuala Lumpur petang ini bagi memulakan lautan negara selama 3 hari. Lautan tersebut adalah atas undangan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Dekatnya Malaysia di hati Indonesia dizahirkan Presiden Joko Widodo melalui pemilihan Malaysia sebagai negara pertama dalam senarai lawatan rasminya ke luar negara. Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2014. Dalam lautan ini, beliau akan diiringi isteri, Iriana Joko Widodo, barisan Menteri Kabinet serta para pegawai kanan kerajaan. Kira-kira pukul 3.45 petang ini, Presiden Joko Widodo dijangka tiba dengan pesawat di Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan hadir pada sambutan rasmi tersebut. Presiden Joko Widodo dan isteri akan menghadap ke atas Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong dan Majlis Santapan Negara di Istana Negara malam ini. Esok, Presiden Indonesia itu dijadual mengadakan mesyuarat terhad dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini akan diikuti dengan mesyuarat delegasi. Presiden Joko Widodo juga akan melawat kilang Proton bagi meninjau peluang kerjasama di antara kedua negara dalam bidang automotif. Selain mengeratkan hubungan dua hala yang sedia terjalin, lautan 3 hari Presiden Joko Widodo ke negara ini dijangka membawa agenda penting untuk menyelesaikan beberapa isu tertangguh, antaranya isu penghantaran tenaga kerja. Pemilihan Malaysia sebagai destinasi pertama lawatan Presiden Indonesia yang baru itu mencerminkan pengekalan tradisi yang diamalkan sejak sekian lama. Ia juga memperlihatkan hubungan kedua-dua negara sangat rapat dari segi politik, ekonomi, budaya dan sosial. Isu sempadan Malaysia, Indonesia dan tenaga kerja dijangka menjadi topik utama yang dibincangkan Joko Widodo dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi kelebihan ini Jokowi mungkin melihat ini satu kelebihan untuk belajar daripada Malaysia sendiri. Bagaimana mengurus masyarakat, bagaimana memastikan infrastruktur pembangunan, kelebihan pertumbuhan ekonomi ini berjaya menjadikan Malaysia antara negara yang dirujuk sebagai negara yang berjaya dalam keadaan masyarakat pluralnya yang pelbagai bangsa dan budaya. Selain mengadakan kunjungan hormat, kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan pelbagai isu termasuk dari sudut ekonomi. Ini sekaligus membantu mengukuhkan hubungan perdagangan Malaysia-Indonesia melalui pelbagai bidang. Dan saya lihat ini adalah positif kerana Malaysia boleh menawarkan pertama infrastruktur yang baik, ruang bekerja dari segi kepakaran, dari segi pendidikan, resources, sumber kita ada, keuangan juga kita ada. Dan kita boleh melihat kerjasama yang disulam erat dalam konteks kelebihan ini untuk saling membantu antara Malaysia dan Indonesia. Jadi peluang ini harus digunakan sebaiknya, semaksimal mungkin. Malaysia antara rakan dagang terbesar Indonesia dengan nilai dagangan mencecah 25 bilion dolar Amerika. Bagi rakyat Indonesia yang mencari rezeki di negara ini, terutamanya di Kuala Lumpur, menyifatkan negara ini banyak memberi peluang rezeki kepada mereka. Mereka berpendapat lawatan rasmi pertama kali Presiden Joko Widodo ke negara ini satu signifikan dalam mengeratkan lagi hubungan antara dua negara dari rumpun yang sama. Di samping itu tentu masih ada lagi isu-isu yang sensitif, isu perbatasan, isu tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia yang mesti bisa diatur dan diselesaikan sebaik-baiknya agar bisa menguntungkan kedua belah pihak, yang menguntungkan Malaysia juga menguntungkan Indonesia. Saya berharap bahwa kunjungan Presiden Indonesia atau Presiden Jokowi ke Malaysia bisa segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh kedua negara, seperti masalah perbatasan atau sempadan, pelindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, dan juga meningkatkan hubungan sosial ekonomi di antara kedua negara. Saya berharap untuk ke depan supaya semua tenaga kerja Indonesia dimudahkan lagi untuk mengurus apapun urusan dari Indonesia dan ataupun Malaysia, seperti apabila TKI ingin pulang ke Indonesia, itu banyak sekali trauma yang dirasakan oleh semua TKI sekarang. Seperti kebaikan bagi
rakyat Indonesia yang ada di Malaysia. Macam mana nak uruskan macam urusan yang dokumen kah, apakah mesti macam bagi kemudahan macam itu. Ya, semoga Bapak Jokowi lebih memperhatikan rakyatnya yang ada di Malaysia inilah. Jangan hanya dibilang sebagai pahlawan devisa bagi bangsa, tapi nasib dan keadaannya kurang diperhatikan. Harapan saya biar agar lebih baik hubungan antara kerajaan Malaysia dengan Indonesia. Dengan ada masalah-masalah yang selama ini kurang baik. Kalau boleh dengan kedatangan Pak Jokowi kemari akan lebih baik lah begitu. Terdapat hampir 2 juta rakyat Indonesia yang bekerja di negara ini